أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Ali bin Amran bernomor metrik I193041115. Pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 3 ahli kumpulan akan membentangkan tajuk Al-Kafalah, iaitu yang bermaksud Al-Jaminan. Baik, slide yang seterusnya iaitu Al-Farsu, yang mana dalam tajuk ini kami akan membentangkan tajuk-tajuk di bawah tajuk Al-Kafalah, iaitu mukaddimah, definisi dari segi bahasa dan istilah, legaliti, pandangan ulama ataupun dalil-dalil yang berkaitan. Seterusnya pembahagian beserta dengan contoh. Seterusnya aplikasi semasa. Seterusnya pembandingan. Dan seterusnya pembubaran akad. Yang terakhir kesimpulan. Seterusnya slide yang pertama iaitu Al-Muqaddimah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajipan dari pihak kedua atau yang ditanggung, iaitu makful anhu. Yang terakhir, yang terkait tuntutan yang berhubung dengan jiwa, hutan, barang ataupun pekerjaan. Apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau di mana pemberi jaminan yang bertanggungjawab di atas pembayaran kembali sesuatu hutan menjadi hak penerima jaminan. Itu mukaddimah. Seterusnya, dari segi bahasa, iaitu kafalah membawa maksud menggabungkan, di mana jaminan pelibatan tanggungjawab. Dari segi istilah pula, Al-Kafalah berasal daripada bahasa Arab yang bererti ad-daman, iaitu jaminan, hamalah, beban, dan zamah, itu tanggungan. Pengertian Al-Kafalah adalah mengumpulkan tanggungjawab penjamin dengan tanggungjawab yang dijamin dalam masalah hak atau hutan, sehingga hak atau hutan itu menjadi tanggungjawab penjamin. Pengertian kafalah berdasarkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah mengumpulkan penjamin ke dalam tanggungjawab orang yang dijamin, iaitu yang berhutan, dalam ketetapan atau kewajipan yang hak dalam masalah hutan. Artinya hutan itu menjadi tetap atas tanggungan mereka berdua. Baik, slide yang seterusnya iaitu dalil disyariatkan kafalah adalah Al-Quran, As-Sunnah. Dalam Al-Quran disebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Yusuf ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kami kehilangan piala raja
Dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperolehi bahan makanan seberat seekor unta. Dan aku menjamin terhadapnya. Surah Surah Yusuf ayat yang ke-72. Maksud di sini, maksud ayat Za'im pada ayat tersebut adalah kafir, iaitu penjamin, dan damin, iaitu penanggung. Dalam as-sunnah disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya, dan hutang itu harus dibayar. Hadis Tirmizi dan Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah. Jadi para ulama juga bersepakat bolehlah kafalah kerana manusia kepadanya dan untuk menghindarkan mudarat dari orang yang berhutang. Baik, seterusnya slide arkanu al-kafalah, iaitu rukun-rukun kafalah. Di sini saya sertakan 6. Yang pertama, sirah kafalah, iaitu ijab kabul. Di mana ijab kabul ini dengan ungkapan yang menyatakan ada kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajipan. Sebagaimana contoh ungkapan, aku akan menjadi penjagamu, atau yang lain, saya akan menjadi penjamin atas kewajipanmu atas seseorang. Yang lainnya yang sejenis. Yang kedua iaitu maf'ul bihi, iaitu objek tanggungan. Di mana objek tanggungan ni objek yang bertangguhan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggungjawab penuh pihak tertanggung, seperti mana menjamin harga atas pihak tentasi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, objek tertanggung harus jelas, tidak diperolehi menanggung sesuatu yang tidak jelas. Yang ketiga iaitu kafil, iaitu penjamin. Ulama mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, orang yang baligh dan berakal. Yang keempat, maghful anhu, iaitu tertanggung. Di mana syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung itu maghful anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri peribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, maf'ul anhu harus dikenal baik oleh pihak kafir. Yang kelima iaitu maf'ul lahu, iaitu penerima hak tanggungan. Di mana ulama mensyaratkan maf'ul lahu ni harus dikenali oleh kafir guna menyakitkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Yang terakhir iaitu lafaz, di mana disyaratkan keadaan berlafaz itu bererti menjamin, tidak digantung pada suatu yang bererti sementara. Baik, slide yang terakhir iaitu syarat kafalah, iaitu di sini saya sertakan 3. Yang pertama, tindak hukum syariah yang disepakati. Di mana maksudnya bahawa perjanjian
yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum syariah. Sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. Maka dengan sendirinya tidak ada kewajipan bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut. Dengan kata lainnya, bentuk perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah dengan sendirinya batal demi hukum. Yang seterusnya, yang kedua iaitu harus sama riba dan ada pilihan. Maksud di sini, perjanjian yang diadakan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak perlu rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain, isi perjanjian tersebut adalah kehendak para pihak. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Apabila perjanjian tersebut unsur pemaksaan, maka dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang terakhir iaitu harus jelas. Maksud di sini iaitu perjanjian oleh para pihak haruslah terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka janji di kemudian hari. Dengan demikian, maka pada saat perjanjian dibuat, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjian. Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Abdullah, nombor matrik I19304-6. Saya akan menyambung pembentangan tajuk pembentangan kita Al-Kafalah, iaitu dengan pembahagian Al-Kafalah. Asyakil Itfaqiyah Al-Kafalah. Saya akan mengambil 3 daripada pembahagian, iaitu yang pertama antariku ta'jiz mu'afis, dan yang kedua antariku ta'liq, dan yang ketiga antariku tauqif. Yang pertama, melalui ta'jiz, perjanjian perlindungan hutang Al-Kafalah, jaminan di bawah ta'jiz ini iaitu dengan kenyataan daripada penjamin, seperti saya jamin sekarang, saya jamin, saya bertanggungjawab, saya jamin anda, atau saya penjamin anda. Penjamin di bawah realisasi ini telah mempunyai kuasa undang-undang yang mengikat, dan sejak itu penjamin sendiri berkewajipan dengan hutang penghutang, sama ada dalam penyelesaian, kelewatan pembayaran atau pembayaran balik kredit. Yang kedua, antariqu ta'liq, kontrak insuran hutang melalui penggantungan ini adalah jaminan oleh seseorang terhadap orang tertentu yang juga diperlukan atau bergantung kepada sesuatu perkara. Seperti jika anda mempercayai orang A untuk mengetahui kerja, saya akan menjadi penjamin untuknya. Yang ketiga, perjanjian insuran hutang melalui takaful. Ini adalah perlindungan berdasarkan tempoh masa tertentu. Contoh, jika datang bulan Ramadan, saya jamin, dan jika 2 tahun bulan, saya jamin. Next slide. Atas tudasaqat al-haliyat al-ittihad musrifiyah al-islamiyah, iaitu aplikasi semasa produk perbankan Islam. Untuk tajuk kita iaitu Al-Kafalah.
Di sini dia menerangkan permohonan penjamin dalam transaksi perbankan dalam mekanisme sistem perbankan. Prinsip kafalah boleh diterapkan dalam bentuk jaminan bank dengan membuka terlebih dahulu. Kemudahan yang ditetapkan oleh bank pada asas untuk menganalisis dan menilai pelanggan yang akan berbuat demikian. Kemudahan yang disediakan iaitu kemudahan jaminan akan tertera dalam anggaran pengurusan dalam bentuk komitmen dan projek. Kemudahan yang mungkin ditawarkan berkaitan dengan penerapan prinsip penjamin iaitu ialah kemudahan jaminan bank dan kemudahan surat kredit. Fungsi penjamin adalah memberikan jaminan oleh bank kepada pihak terkait untuk menjalankan usahanya dengan cara yang lebih aman sehingga ada kepastian dalam usaha tersebut. Kerana dengan jaminan ini, bank akan mengambil alih tanggungjawab kewajipan pelanggan jika pelanggan lalai menunaikan kewajipannya. Bank sebagai institusi yang memberikan jaminan ini juga akan menerima manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang diterima atas jasa yang diberikan. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada sahabat saya untuk menyambung pembentangan dan seterusnya. Terima kasih kepada sahabat saya, dan saya akan membentangkan slide yang seterusnya, iaitu muqaranah muntahat as-safarah Islamiyah ma'al muqaddimat musyawarah taqlidiyah. Dia ada tiga. Yang pertama, safarul minallah muqabbal tafkir bashri, wahyu daripada Allah lawan pemikiran manusia. Yang perbankan Islam ini kerana manual yang Allah SWT disediakan kepada manusia adalah Al-Quran, dan Nabi kita Muhammad telah memberikan contoh bagaimana mengendalikan manual tersebut sepanjang hidup kita. Yang kedua, iman wa taqwa muqabbal rida dunia. Iman takwa lawan kepuasan duniawi. Pelaksanaan sistem telah memerlukan iman dan takwa dalam diri. Maka setiap peraturan Allah adalah amanah. Setiap amanah tidak akan dipandang rendah oleh setiap mukallaf yang bertakwa. Seterusnya, mas'ulah diniyah muqabbal mentalib insan. Tanggungjawab agama lawan tuntutan manusia. Tanggungjawab melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, pengharaman riba. Yang seterusnya ialah fasahul aqad. Fasahul aqad itu bentuk perjanjian kafalah. Menurut Sabit, kafalah boleh terjadi dengan tanjis, ta'liq dan taukid. Dengan cara tanjis melaksanakan perjanjian itu. Dan seterusnya ialah kesimpulan dan penutup. Kafalah ia menyebut kafalah atau jaminan adalah merupakan salah satu kontrak di dalam Islam yang bukan sahaja bertujuan untuk membantu saudara sama Islam di dalam kesusahan, malah juga menjamin hak pemberi pinjaman untuk mendapatkan pembayaran balik. Namun begitu, kadang-kala kealpaan pihak yang menjadi penjamin mendatangkan kerugian dan kesusahan pada penjamin itu sendiri.
Pada realitinya, apabila seseorang itu menjadi penjamin, maka keadaannya adalah bertepatan dengan kata-kata ulama, iaitu permulaan pada kafalah adalah celaan, pertengahannya kesalahan dan akhirnya mendapat kerugian. Bagi membantu mereka yang menghadapi kesulitan kewangan adalah dijadikan satu tabung atau dana khusus dibentuk di bawah koperasi atau mana-mana badan Islam untuk memberi pinjaman kepada mereka yang tidak mempunyai kelayakan untuk mendapatkannya dari institusi kewangan yang sah, tetapi memerlukannya atas sebab-sebab daruriah dari segi syarak. Dan sekian itu saja daripada saya. Wallahu a'lam.